Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Tanya Bang Long. Yeah. Dan pada malam ini kita akan bersama dengan Abby. Okey, Abby, apa khabar Abby? Kat rumah. Alhamdulillah sihat. Saya tengok Abang Long, Datuk Norman nampak macam sama 20 tahun dulu lah. Cool. Ini pujian ni memang tak boleh tidur malam lah lepas ni. Betul lah. Tak ada perubahan lah. Masih Aduh, handsome, masih steady lah. Alhamdulillah. ada juga perubahan di sekitar perut saya lah, berkembang sikit. Itu tak boleh bincang lah sebab sama-sama. Masalah orang, masalah kita sama. Jadi tak mau bincang lah pasal perut. Okey, kita abaikan soalan tadi. Ataupun kita abaikan soalan tu. Kan? Okey, kita dari tepi perut, kita cakap pasal benda-benda yang best-best je. Okey. Macam mana Abby puasa pada tahun ini? Macam mana perasaan? Okey, alhamdulillah, saya sebenarnya banyak benda yang saya perlu syukurkan. Memang alhamdulillah lah. Memang tepat sangat dengan lagu Alhamdulillah Elite tu yang kita nak apa yang akan kita riliskan dalam masa terdekat kan. Yes. Apa yang saya boleh katakan, sebab walaupun PKP, walaupun COVID sedang melanda negara kita, tapi saya kan KRian, gitu. So saya berada di sekeliling family saya. Saya masih ada family sekeliling saya. So saya tak terlalu rasa beza sangatlah. Sebab family semua ada di sekeliling saya. Tetap meriah. Sentiasa meriah. So family masih boleh bersama. Abby masak kat rumah ke ataupun beli? Oh, kita masak memang satu benda yang memang kena buat lah dekat rumah, sebab kita duduk ramai, anak saya ramai. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya sekarang ni selain pada beli sendiri, alhamdulillah juga rezeki saya rajin buat review. Itu topik kita akan bincang, kita akan ulaskan juga. Kita cakap pasal bab review ni. So tapi kalau Abby ada pergi ke Bazar Ramadan tak tahun ni? Oh, setakat ni belum lagi. Sebab kita memang online. Online saya rasa lebih mudah lah. Betul. Saya tak nak membahayakan diri. Betul. Kita kena jaga bukan saja diri kita tapi keluarga kita juga kan. Jadi tak nak ambil risiko lah, betul tak? Kalau tak perlu keluar kan? Tak perlu keluar. Saya rasa macam sekarang ni memang ada Lalamove, ada GrabFood, ada segala-gala ni yang kita boleh call saja. Kita boleh dapatkan through online. So rasanya tak ada sebab lah. Saya tengok orang pergi bazar sampai beratur. Macam tak tahu bila nak boleh dapat makanan. Saya bukan orangnya lah nak beratur-beratur tu. Pasal kalau Abby beratur orang ambil gambar kot. Wifi. Bukan. Bukan sebab tu. Sebab saya memang bukan jenis yang rajin beratur. Saya rasa macam kalau 5 orang depan saya pun saya rasa tekanan. Kalau yang panjang gila tu rasa macam tak payahlah, tak payah makan tak apa. Macam tu. Ya. Tapi Abby, kali terakhir Abby berlakon bila Abby? Masih lagi aktif berlakon? Aktif tu tidak. Sebenarnya saya ada banyak perubahan besar lah dalam kehidupan saya. Lepas saya keluar pada Elite tu memang saya aktif berlakon. Maknanya saya dengan Gerak Khas. Saya aktif sampai 2012 lah. Dalam masa terdekat kebelakangan ni saya ada juga syuting sikit-sikit, tapi maknanya tak terlalu aktif lah. Saya banyak bekerja sendiri. Okey, Abby pilih skrip ke Abby? Pasal itu sebab Abby tak nak melakonkan watak-watak yang Abby tak suka. Adakah Abby ni cerewet nak pilih skrip? Bukan. Bukan sebab saya tak aktif tu, bukan sebab saya cerewet. Tapi saya takut dengan diri saya yang dulu. So maknanya kan sebenarnya itulah saya kena kongsikan juga sebab satu ketika kan saya berada dalam keadaan yang leka. Banyak peluang. Dia ada Allah bagi sesuatu yang tak ada dalam diri saya dulu. Start dia daripada 2012. Kat situlah saya makin perlahan dalam hiburan. Bukan saja-saja tak nak syuting, bukan saja-saja, tapi memang rezeki saya kat tempat lain. Ya. Itu sebab rajin buat review sekarang kot. Tak ada. Review sebenarnya bila saya yakin yang rezeki Allah di mana-mana saja. Rezeki Allah tu luas, bukan hanya berlakon. Kalau satu ketika bang, kalau nak cerita satu ketika dulu saya ni macam banyak sangat benda yang saya buat salah.
Contohnya macam dulu kalau orang tak panggil syuting, macam dulu kalau saya tak ada job risau kalau orang tak panggil berlakon ke menyanyi, saya rasa macam ya Allah down sangat, rasa macam Allah mak macam mana kalau aku tak ada rezeki. Terlupa yang maha pemberi rezeki tu Allah, bukan orang. Saya berharap pada makhluk masa tu ketika. Tapi alhamdulillah lah bila Allah bagi sesuatu pada saya tahun 2012. Jadi saya rasa macam Allah bukakan saya lebih luas lah, pandangan saya lebih luas tentang rezeki ni. Maksudnya tak payah takut lah, aku ada. Jadi bila kau bergantung pada aku, rezeki akan sentiasa ada insyaAllah. Macam tu. Boleh saya tanya apa yang berlaku tahun 2012 yang buat perubahan macam ni? Okay. Sebenarnya saya ni banyak, itulah macam saya cakap tadi, Alhamdulillah banyak benda yang saya perlu syukurkan untuk kehidupan saya. 2000 berlaku sebenarnya dia start tu rasa macam diri ni sangat-sangatlah tak berguna, macam sangat-sangat macam aku rasa aku dah baik dah, aku rasa aku dah okey lah, tapi serba tak okey juga. First dia start yang saya rasa macam saya perlukan sesuatu yang lebih, yang masa tu saya tak nampak lah. 2008 saya bercerai. Saya bercerai dengan Norman Hakim kan. Tapi lepas pada tu saya masih lagi ke laut lah, masih lagi ke laut tu, yang mana saya masih lagi leka dengan dunia. Memang saya kena kongsikan ni supaya jadi pedoman pada orang lain. Banyak benda yang saya lalaikan, memang orang kata saya nak cakap banyak benda yang saya lalaikan sampai satu stage Allah uji saya memang yang sampai orang kata terduduk lah. Saya frust sangat dengan seseorang lah. Tak boleh cakap lah siapa kan. Sangat sampai saya kata ya Allah, apa nak jadi pada diri saya ni. Saya kata tolonglah Allah, saya tak tahu nak buat apa dah kat diri saya. Saya kata masa tu tahun 2011 ke akhir 2011 nak pergi 2012. Dan masa tu saya punya perasaan tu nak sangat dekat Allah. Macam tu. Padahal kita memanglah kita orang Islam, kita rasa kita ada Allah, tapi banyak benda yang kita tak buat. Kalau kita tak solat, kita tak jaga aurat, kita jauh sangat pada Allah kan. So, pada waktu dan ketika itu hati saya ni orang kata terlalu hendak sangat nakkan Allah tu. Saya rasa saya nak cari Allah dekat Mekah. Permulaan dia. Pergi Mekah lah. Allah tu di mana-mana. Allah di mana-mana, tapi hati tu saya rasa macam ya Allah, saya kena cari Allah. Saya nakkan Allah sebab saya tahu tak ada orang lain dah boleh tolong saya waktu tu. Masa tu belum lagi lah, saya belum dapat, tapi maknanya saya memang tak tahu nak ke mana diri saya ni. Saya nak bunuh diri takut sebab saya tahu kalau saya tahu, saya betul ada tahu benda yang kita tahu sebagai umat Islam. Kalau kita orang Islam, kita bunuh diri, confirm neraka. Tak ada maaf. Betul. Kita memang dah confirm. Dia memang tak ada maaf, tak ada timbang cara. So saya takut sebab saya tahu saya banyak dosa. Jadi saya cakap apa saya nak buat ni, Allah, saya nak pergi kat Allah. So saya pergi Mekah. Ni nak pendekkan cerita Okey, kita pendekkan cerita. Dekat sana memang Allahu Akbar. Saya rasa macam satu benda yang saya pergi pun sebenarnya nak pergi pun takut. Nak pergi takut sebab ada banyak rasa macam terlalu berdosa sangat hidup ni dengan solatnya ke mana kan. Tapi saya pergi juga ke sana tu. Dekat sana tu Allah bagi saya satu orang kata kesedaran. Saya kongsilah. Saya seronok nak kongsi dekat abang sebab kita dah lama tak bersembang kan, macam tak dapat nak kongsikan sebab saya tengok banyak dah keliling kawan-kawan saya termasuklah belum sendiri nampaklah perubahan yang positif. Maksudnya kita nak pada Allah. Satu ketika dulu memang semua kena akui kita leka sangat kan. So masa dekat Mekah, Allah bagi saya kesedaran yang mana Allah lalukan semua kesalahan saya depan mata. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi masa tu depan Kaabah Allah lalukan depan mata. Saya kata masa saya sampai dekat Mekah tu, daripada mula sampai lagi 2 hari saya nak balik, saya duduk depan Kaabah tu, saya tiba-tiba rasa macam Allah lalu ke depan mata saya macam-macam perangai lah yang saya pernah buat, yang kesalahan saya yang menyebabkan Allah bagi kesedaran kat saya. Ya Allah, nasib baik saya tak mati waktu saya buat kesalahan tu. Macam tu. Saya macam memang Allah kata itulah masa dulu kau buat gini. Maknanya sekarang ni aku nak bagi kesedaran pada kau supaya kau sedar buat perubahan dalam hidup. Jadi masa tu memang saya nangis teruk sangat. Saya cakap ya Allah, tolong bagi saya satu peluang. Saya nak jadi orang baik. Itulah permulaan dia dekat Mekah. Dan start daripada situ Allah bagi saya faham agama. Kita tak pandai kena belajar, tapi Allah bagi faham agama yang mana apa yang Allah suruh, apa yang ada dalam Quran, kalau kita tak ikut kita berdosa.
Benda tu sangat-sangat simple, benda basic pun pasal aurat, pasal ikhtilat kan. Jadi Allah bagi faham lah. Allah bagi faham. Itulah permulaan dia bang, 2012. Itulah awal-awal tadi sebelum kita live tadi abang dah tanya pada Abby kan. Ada apa-apa soalan sensitif tak boleh ditanya, Abby cakap tak ada masalah, semua boleh tanya, betul tak? Boleh, tak ada masalah, saya okey. And then kedua, abang cakap Abby ni sekarang macam boleh cakap sebagai seorang ustazah lah. Bagus lah. Kalau ikutkan sebenarnya kan itulah, saya sebenarnya rasa macam berbesar hati sangat bila Allah hadiahkan sesuatu pada kita sebagai orang Islam. Sebenarnya kita kena kongsikan. Kita bukan kongsikan tu untuk mengajar, tapi maksudnya untuk mengajak supaya orang lain pun nak pada Allah. Satu ketika kalau kita ni mengaku kita orang Islam tapi kita tak amalkan ajaran Islam, kita takut nanti mati je kita tu tak Islam, tu yang takut. Kita mengaku betul. Islam tapi kita tak solat, kita tak jaga diri kita ni sebagai orang Islam. Memang kata kena share bang, kena share. Tak kisahlah, saya sebenarnya satu ketika memang bila saya kongsikan benda ni, ada memang ramai je orang, saya rasa macam saya tak pastilah diejek ataupun digelarkan saya ni ustazah betul-betul yang dimaksud ke tidak kan. Tapi ada seorang ustazah tu cakap dengan saya, tak apa Abby, biarlah dipanggil awak ustazah pun. Ustazah tu kan gelaran mulia, dia kata. Gelaran mulia, biarkan, tak apa. Awak kongsi je apa yang awak tahu. Kita kan Nabi suruh kongsi walaupun satu ayat. Jadi apa yang saya cakap pasal agama Allah tu saya sekadar menyampaikan. Saya tak ada awak mesti kena ikut saya. Kalau saya jadi gini, awak mesti jadi gini. Tak. Saya sekadar mengingatkan. Tapi macam contoh, kalau Allah tak bagi pada seseorang tu, kalau saya kongsilah, jomlah solat. Kalau dia tak nak solat, saya tak boleh buat apa. Betul. Macam itulah, kita sekadar mengingatkan. Macam tu, Cik. Kadang-kadang kena cara halus, Abby. Dia tak boleh direct sangat kan. Nanti kan orang pun rasa macam dia macam tak berapa senang nak dekat dengan kita pula nanti kan. Betul tak? Okey, betul lah tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang kalau ngajak solat tu kasar kan? Tak tahulah, tapi kadang-kadang ada orang terasa. Kalau macam tu pun dia terasa kasar tu maknanya kena perbaiki banyak benda lah dalam hati. Sebab memang kadang-kadang memang dalam industri bang satu ketika kan, ini saya cakap untuk diri saya lah, orang lain saya tak sure lah. Bila kita mula semayang kan, awal-awal dulu bila saya dah hijrah ke satu yang bukan diri saya dulu. Lepas tu bila saya solat dekat location, saya rasa benda tu satu benda yang janggal pula. Maksudnya benda yang kita dah buat biasa, yang maksudnya yang syuting-syuting, yang berpegangan ke apa, benda tu semua benda yang okey, biasa, orang tak kisah pun. Tapi bila solat tu orang kisah macam solat pun nak tunjuk macam tu. Dia terbalik pula, dia terbalik. Ya ke? Tapi sekarang macam sekarang takut. Awal dulu. Awal dulu. Tapi maknanya saya rasa macam alamak, kena perbaiki keadaan dan saya tak kuat untuk berada dalam situasi tu. Macam-macam saya rasa macam benda baik orang nampak salah, benda salah pun benda dah jadi biasa pula. Terbalik pula terbalik pula. Betul. Memang saya kena cerita, kongsikan benda tu. Dan dalam masa terdekat ni saya ada syuting-syuting jugalah sikit-sikit jadi guest macam tu kan. Saya rasa macam satu kerugian bila saya tinggalkan kawan-kawan saya. Walaupun saya nak jadi yang lebih baik daripada dulu, tapi saya rasa macam satu kesalahan kalau saya biarkan kawan-kawan saya masih macam apa yang saya buat dulu. Maksudnya kenapa saya tak boleh tolong diorang juga macam tu. Jadi sekarang ni kalau nak cakap balik kepada lagu Alhamdulillah, apakah interpretasi ataupun dari segi pemahaman Abby tentang lagu tersebut dan juga dari segi maksud dan penyampaian dan sebagainya? Apakah interpretasi Abby dalam lagu ini? Okey, sebenarnya saya dengan Elite awal-awal dulu je lah kurang komunikasi, tapi bila dah lama-lama dah beberapa tahun kebelakangan ni sangat okey, tak ada masalah pun. Sebab masing-masing pun tak ada masalah lah. Kita sebenarnya tak ada benda-benda besar pun yang nak digaduhkan, tak ada. Macam benda-benda kecil yang small matter yang kau nak kongsi pun rasa macam malu kan. Jadi kita abang tahulah. Small matter. Rahsia. Okay, rahsia. So maknanya benda-benda gitu tak ada masalah. So bila mula-mula yang sebenarnya saya tak ada dalam grup Elite pun. Okay. Saya tak ada dalam grup Elite yang asal tu, yang sebelum start Alhamdulillah ni saya tak ada sebab dia orang berempat masa tu. Jadi yang sampaikan pada saya Azhar. Saya selalu berkomunikasi dengan Azhar sebab kita selalu pergi berniaga sama-sama. Kita orang berniaga sama-sama. So maknanya kita dah selalu je sembang. Sebelum ni Azhar dia bagi tahu saya belum nak buat konsert, tapi belum tahu lagi jadi. Lepas tu pula PKP memang rasa macam COVID lah rasa tak jadi.
Langsung teredit kan. So maknanya lah. saya kata tak apa, tak ada masalah lah, tak berharap pun. Kalau ada, kalau Allah izinkan bersamalah saya macam itulah. Hati tu ada rasa nak bersama sebab saya rindu kawan-kawan saya rindu KRU sebenarnya. Saya rindu Aunty Zarina, saya rindu uncle. Lama sangat tak jumpa tapi rasa bersyukur sebab mereka masih ada. Ya, alhamdulillah. Kan? Satu hari saya akan sampai jugalah raya nanti kat rumah. InsyaAllah, mudah-mudahan lah. Lepas ikuti. InsyaAllah tahun depan Ebi. Kan? Tahun apa? Tahun ni lah. Tahun ni takut dia orang yang tak boleh terima tetamu itu yang takut tu. Saya tahun ni boleh lah. Kita tak rentas negeri apa. Rumah kat mana? Rumah parent saya dekat ni, kat Kajang, kat Country Heights. Saya kat Berjaya. Alamat saya KL, boleh? Kita tak rentas. Boleh tak rentas ya? Saya sampai nanti rumah nanti. Boleh. Kerinduan lah. Balik pada lagu tu. Lagu tu macam mana? Lagu alhamdulillah. Lagu tu mula-mula Azhar bagi tahu saya kata yang kita lupakan lah yang konsert dah memang tak ada lah kan. Azhar bagi tahu sekali je. Ebi, Abang Norman ajak buat lagu Islamik. Sebila saya baca perkataan Islamik tu saya rasa macam dekat dengan Islam lah. So maknanya saya rasa macam apa yang akan kita buat nanti for next bukan macam dulu. Dan insya-Allah akan dapat sesuatu pada Allah. So maknanya apa yang berkait semua dengan agama Allah bagi pahala kan. Jadi kat situ saya nampak macam hati saya tu rasa macam senang dan memang saya rindu kat kawan-kawan lah. Itu yang nombor satu lah. Saya nak dekat balik lah, Itu saya abang cakap macam awal sebelum abang perkenalkan Debbie dalam rancangan ni, abang cakap yang anggota paling susah nak cakap yes, abang tak sure yang akan masuk atau tidak ni Abby sebenarnya. Tapi abang cakap pada Linda juga, dia kena 5-5 baru kalau tak ada magic dia. So jadi masa macam seolah-olah apa yang Abby cakap tu macam bila cakap pasal lagu Islamik je, mudah je Abby nak kata okey. Betul. Awal maksudnya saya kata macam dipermudahkan lah, tak ada saya tak nampak benda tu satu halangan kecuali kalau abang cakap kalau Azhar bagi tahu saya Abby Abang Norman ajak joget. Rasanya taklah. dah berat lah rasa macam tak semudah itulah kan. Rasa macam sedar dirilah. Betul. Tak sesuai dah. Tak sesuai. Itulah sebabnya maknanya bila cakap pasal Islamik tu saya rasa macam saya nak dekat sebab rasa macam kalau saya tinggal pun saya tak dapat nak buat sesuatu untuk orang-orang keliling saya. Apa pandangan Abby sendiri tentang lirik lagu tersebut dari segi mesejnya macam mana? Apa yang membezakan lagu ni dengan lagu-lagu Islamik yang lain kalau yang ada? Saya memang kena akui lah apa saja produk daripada KRU sangat-sangat membanggakan lah. Betul bang. Betul. Saya suka sangat lagu Rabani tu. Bukan lagu apa tu? Yang Merdulah Fasyahdu Jiwa Pada lagu yang Pergi Tak Kembali tu semua lagu KRU saya tahu sebab dia punya sampai ke dalam tu Allah tak tahu nak kata lah. Tapi masa dengar awal-awal dulu tak insaf juga. Betul. Bila Allah bagi sesuatu baru rasa macam lagu tu sangat-sangat kalau kita dengar lirik dia, pandai siapa yang buat dia? Dahsyat lah. Melodinya Adri buat tapi liriknya Ustaz Saibul buat. Dahsyat lah memang. Astaghfirullahalazim. Memang orang kata benda-benda macam tu lah kalau kita buat tu memberi manfaat pada orang lain. Sampai sekarang lagu tu saya rasa macam sangat evergreen. Lagu-lagu keagamaan yang memang orang kata dengar tak jemu lah. Dan saya nampak alhamdulillah pun macam itulah insya-Allah. Saya pun rasa ada aura dan ciri-ciri sebegitulah bagi lagu alhamdulillah. Malah kami ada keluarkan banyak juga lagu Islamik. Kadang-kadang orang tak sedar. Macam KRU pernah buat duet dengan Mawi berjodoh Sujud. Dan kita sendiri pernah keluarkan Datuk AC Mizal dan juga Mawi juga Al-Haq yang satu. Tapi yang saya tahu. Yang Al-Haq yang satu saya tahu tapi Sujud saya tak tahu. Dia keluar kat mana? Tak follow KRU dah tu. Dan pada tahun lalu masa pernah Maulid Rasul kita keluarkan sebuah lagu Datuk Ustaz Kazim dengan Tuju daripada K-Click. Keluarkan lagu Selawat 1442. Okey. So, jadi sebenarnya kami dapat lihat dari segi pasal kami buat label yang berbeza daripada KRU lah, dinamakan sebagai Iman Studios yang mengeluarkan lagu-lagu yang lebih kepada nak mendekati agama lah. Jadi dan label ni sebenarnya itulah kita rasakan dia perlu hati-hati macam Elite ni.
Bila artis seperti ini yang ke depan, dia akan buka pintu pada mereka-mereka yang kiranya dah familiar dengan Elite. Pada masa sama, lain lah, ada kelainan lah Elite bawa dan message-nya berbeza. Itu yang penting. Okay, abang daripada tadi abang tanya saya tanya abang pula boleh? Boleh? Okay, dia sebenarnya kan kalau Allah tak izinkan, dia tak akan ada rasa nak buat sesuatu untuk agama contohnya. Tapi saya nampak macam abang sekarang ni pun suka nak buat lagu-lagu berbentuk dakwah, suka nak buat benda-benda yang zikir contohnya kan. Bila dapat benda tu? Dia punya turning point tu nakkan buat benda-benda gitu. Turning point sebenarnya sentiasanya ada. Cuma kita ni tak adalah macam belum sempat lagi lah. Bagi saya sendiri saya tak sempat lagi ke Mekah. Tapi macam Yusri dah sempat ya. Dan saya nampak perubahan Abang Yusri sangat dahsyat lah. Macam Abang Yusri saya nampak perubahan dia lah. Saya nampak perubahan besar dalam hidup dia. So jadi bagi saya sendiri saya rasa macam apa saya boleh buat ni sekadar mana yang mampu. Tapi yang bagus pasal lagu ni Abby. Lagu ni akan insya-Allah akan terus didengar bertahun-tahun akan datang. Itulah saya pun nampak macam tu. Macam contoh lagu Intifada, lagu Pergi Tak Kembali. Lagu tu dibuat pada penghujung tahun dia punya 90s tau. Lebih kurang tahun 99, 98, tahun 2000. So jadi sekarang dah 20 tahun lebih dah orang dengar lagu tu lagi. Ya betul. Itulah saya nampak alhamdulillah akan pergi macam itulah insya-Allah. Cuba bayangkan, tapi yang saya rasa dari segi lirik yang kita lihat dari segi lagu alhamdulillah ni, dia sebenarnya nak bagi orang sedar bahawa apa juga kepayahan dan kesusahan sebenarnya semua ada hikmah. Semua ada hikmah. Jadi jangan terlampau frustrated sangat, tak perlu rasa nak bunuh diri ke apa ke kan. Pasal pasti je adanya sinar yang menanti. Samalah dengan keadaan COVID dan keadaan ekonomi negara kita sekarang ni, mesti ada hikmah. Pasti ada lebih mana dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Betul. Pasti ada kejayaan yang akan datang insya-Allah. Betul bang. Jadi sebenarnya saya tegar hati untuk nak keluarkan lagu ni. Saya rasa Elite yang saya rasa yang sesuai lah boleh dapat menggegarkan industri muzik kan dengan lagu sebegini. InsyaAllah. Dan message yang disampaikan ni sebenarnya kena dengan timing ada sekarang ni. Pasal orang selalu mengadu pasal ni lah, kena lockdown lah, ada masalah itulah, masalah ni lah, ekonomi dan juga macam-macam, COVID, pandemik kan. Tapi realitinya sebenarnya, kita sebenarnya kalau kita sendiri tak mampu nak menghadapi ujian ni, memang Tuhan tak bagi ujian ni. Betul tak? Nampak macam ustaz jugalah, nampak macam ustaz. Apa tanya betul tak kan? Betul. Dia Allah uji tu sebab sayang kan? Betul. Time ni lah bila kita lalu apa masalah mesti kita lebih selalunya macam itulah. Kita lebih mendekati masa kita susah. Tapi tadi tak jawab pun soalan saya bila dapat. Tak tahulah, sentiasanya ada. Saya cuma tak kadang-kadang terus terang abang katakan, tapi abang serius dan nak Iman Studios ni. Abang kalau boleh nak perbanyakkan lagi produk Iman Studios dan juga sekarang ni kita buat kerjasama dengan Datuk Ustaz Kazim. Daripada lagu tu kita nak keluarkan produk-produk Islamik juga. Jadi produk-produk Islamik ni yang kita nak wujudkan Islamic lifestyle lah. So saya hidup muslimin dan muslimat melalui produk-produk. Tak semestinya lagu saja tetapi malah kandungan kreatif juga. Kalau nak tengok drama pun biarlah drama ada patut syariah kan. Ini tengok Kazim. Dah dapat lah tu. Dah sebut syariah sekarang. Tak pandai sebut syariah sekarang. Dulu mana ada kita main syariah ni semua kan. Betul lah dia. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah Allah sayang. Ya, sikit-sikit lah kita ke arah situ kan. Mana kita tak nak macam nak terlampau bagikan, kita tak nak orang expect kita nak jadi macam terlampau hebat kan. Jadi kita buat apa yang kita boleh lah. Itu je Abby. Kan? Betul. Alhamdulillah ni maknanya kita ni sebenarnya Allah bagi peluang, Allah bagi ruang, maksudnya baik sangat layanan Allah pada kita ni kalau kita dah buat macam-macam perangai ni. Betul. Kan? Jadi betul bang, bila kita letak Allah tu yang paling besar kan, benda-benda semua akan masalah semua akan jadi kecil. Ya, betul. Jadi saya sebenarnya nak kalau boleh untuk kali ni saya nak orang nampak saya dalam industri bukan kalau boleh biar bernilai lah. Maksudnya bernilai yang boleh mengingatkan kita pada Allah, yang boleh orang kata buat kita rasa bersyukur kita masih diberi peluang hidup ni untuk perbaiki kesalahan-kesalahan lama. Gitu. Tak mau gaduh-gaduh.
Ini Sasha ada komen ni. Norman dan Abby cakap laju, dua-dua macam terror rap dia cakap. Oh, cakap laju. Okey, kita slowkan. Ya, bang. Tak apa. Saya rasa itu yang rancak tu. Itu yang orang suka tengok. Ini Azhar cakap apa ni? Dia kata tadi apa buat part you dah. Ni pasal dia pasal strategi seterusnya kan. Jadi sembang pula kat sini boleh masuklah kat sini kan. Itu Azhar WhatsApp je lah tu, tak payahlah masuk dekat sini kot Azhar. Kat sini dia nak bagi tahu Ya, Azhar kan terror. Nyanyi tadi 5 minit je dia kata. Iya ke? Cepat dia buat. Hebat kan? Saya tak sangka sebenarnya Azhar boleh selalunya part rap ini selalunya Abby yang buat kan dengan Linda kan. Taklah selalu. Kalau nak throwback yang dulu-dulu punya Elite tu, kalau nak ikutkan lagu JIG tu part rap tu Wati punya. Saya tak tahu siapa yang bagi part masa tu. Saya dapat part nyanyi tapi waktu itu aku tak boleh buat. Jadi konon-kononnya lah. Konon-konon Allah kata saya mengalah. Bukan sebab saya boleh buat sangat, tapi sebab saya mengalah sebab saya nak mudahkan kerja. Tapi masa tu orang tak nampak apa saya buat. Nampak. Apa tak nampak pula? Nampak. Itulah permulaan dia. Bukan sebab saya rap pun tak berapa suka sangat sebenarnya. Oh, tak suka pandai, Mam. Tapi okey. Pandai, buat pandai je. Tapi saya cakap terus terang lah. Saya masa kita buat lagu Alhamdulillah ni memang ada part rap tu ada yang senang sikit, ada yang susah sikit kan. So satu part yang rap yang paling susah sekali bagi kat Abby. Bagi kat Wati sebenarnya. Bagi kat Wati, saya ambil juga. Ambil juga pasalnya pada Wati kan. Saya tukar. Sebab Wati buat itu. Tak apalah, saya nak mudahkan kerja, bukan nak ambil part dia, saya nak mudahkan. Jadi dia ambil yang saya punya, saya ambil yang dia punya. Jadi kita mudahkan kerja kat studio, macam itulah. Ini Ustazah rap ni, boleh buat solo rap tu. Taklah, cukuplah ada Zizi Kirana. Tu Azhar Kirana. Hai Azhar, satu Malaysia. Alhamdulillah lah, saya syukur, saya seronok sangat sembang. Walaupun daripada tadi saya tak dapat lagi jawapan daripada Belong bila dapat hidayah tu. Dia tak ada. Saya tahu. Saya punya cerita tak adalah macam tragedi macam Abby. Saya tak adalah macam satu perkara yang terlampau drastik yang berlaku pada saya. Tapi mesti ada dia punya turning point yang masa saya cakap tadi. Dia mesti ada satu detik perubahan yang buatkan kita nak pada Allah tu, mesti ada. Takkanlah. Betul kan? Tapi saya flashback balik, saya cuba tengok balik. Tak teringat pula macam mana kenapa kita tubuhkan Iman Studios kan? Kenapa kita tubuhkan apa iman tu? Apa yang dimaksudkan iman tu? Gitu. Betul. Tapi kita sebenarnya boleh katakan salah seorang daripada kaki tangan kami juga. Dululah dia sebagai label manager kita kan. Dia juga lah yang sebenarnya mencadangkan juga. Jadi dia cakap okey, kita kena buat lagu-lagu macam ni juga, balance dia cakap. Kan selain pop yang kita keluarkan kena ada balance sikit. Saya cakap okey, betul juga ni. Tapi apa dia nama dia Casey Ismail. Dia dulu DJ. So dia pernah kerja dengan KRU lama jugalah. Dia sebagai label manager kan. So jadi bila dia cakap okeylah, dia pun dah kiranya dah berubah jugalah kan, lebih kepada so jadi bila dah macam tu dia yang cakap pada kami. Sebenarnya kadang-kadang perlukan kawan-kawan keliling kita juga nak cakap kan. Bukannya semestinya perkara tu kena berlaku pada kita dan baru tiba-tiba kita bertukar kan. Tak semestinya. Kadang-kadang kawan-kawan kita kadang-kadang pujuk dia jadi juga. Dia berubah, dia bukan bertukar. Bertukar tu dia berubah. Macam Abby cakap tadi lah, kita kadang-kadang kita ingatkan tu bukannya kita macam orang kata tak boleh cakap terang-terang. Jadi maknanya kita cakap tu sebab mengajak. Tapi macam orang kadang-kadang bila dia ni jenis macam tak puas hati, kalau kita cakap macam ajak solat pun macam marah, tu berat dah tu, tak tahu nak cakap kan. Yalah. Betul kan? Kita kongsi bang. Abang nak tanya sekarang ni, Abby sekarang ni kiranya macam seorang usahawan juga dan punyai beberapa produk juga. Boleh ceritakan sedikit tak bila Abby start berniaga ni? Okay, start berniaga saya mulakan dengan butik. Lepas 2012 tu saya banyak, tak tahulah, masa mula-mula tu banyak undangan kongsi tentang hijrah lah. Cerita pasal hijrah. Tapi lepas tu 2013 saya buka butik. Saya pernah ada butik dekat Melawati.
jual baju-baju muslimah, macam-macam lah. Macam-macam yang saya buat, alhamdulillah lah. Maknanya saya terpaksa tutup butik bukan sebab COVID, tapi saya rasa macam saya lebih pada online. Saya lagi suka meniaga online dan pergi event. So maknanya kita duduk dekat satu tempat tu, saya rasa bukan zaman dia sekarang lah untuk saya lah. Untuk betul, saya. Jadi betul. Baik saya tutupkan dia sebelum COVID dan saya tak payah bayar sewa kedai. Ya, betul. Saya sekarang berniaga daripada rumah online lah. Ya, overhead lagi nak bayar gaji orang lagi pun satu tanggungjawab juga kan? Kat rumah pun saya ada juga ada orang admin juga yang jawab order semua, tapi maknanya daripada rumah lah. Daripada rumah. Dan berapa produk sekarang ni Abby jual sekarang ni? Yang kira produk yang masih aktif yang Abby jual? Okay, sebelum ni saya macam last year saya ada jual baju, tapi this year saya rasa macam terlalu banyak sangat saingan dan harga bersaing dari segi harga semua. Dan untuk tahun ni saya lebih sekarang jual shawl lah. Macam shawl yang saya pakai ni. Saya ada jual rempeyek. Saya ada jual orang kata macam-macam lah. Macam-macam sangat lah orang. Tak tersebut. Macam Linda dia pakai stokis. Abby pakai stokis ke ataupun jual direct kepada pelanggan? Satu ketika dulu sebelum ni saya pernah jual susu kambing. Saya pakai stokis, pakai agent. Tapi maknanya berlaku ada beberapa masalah dari segi macam berhutang apa benda semua tu kan. Dia sangat mengganggu perjalanan bisnes tu. Jadi saya stopkan, saya buat sekarang ni banyak buat sendirilah, tak ada stokis, tak ada agent. Direct kepada pelanggan lah. Kita ambil order terus lah. Abby juga buat review produk juga kan? Alhamdulillah lah, secara tak sengaja dia terjadi. Biasanya kalau untuk review produk ni berapa produk yang Abby review setiap bulan lebih kurang? Tak tentulah, sebenarnya bukan tak semuanya yang berbayar. Ada yang saya bantu, ada yang macam contohlah yang paling latest macam contoh ada orang hantar makan. Jadi bila ada yang berbayar lah, produk berbayar, sebab kalau yang botol-botol semua memang dah tentu produk saya memang saya ambil bayaran. Tapi kalau contoh macam diorang hantar makan untuk buka, jadi kita promotekan kedai, kadang-kadang ada yang bayar, ada yang tidak. Kita tengok pada keadaan, tengok pada kemampuan yang peniaga itu sendiri. Dan saya dengan senang hati sangat boleh reviewkan untuk mereka, sebab alhamdulillah Allah bagi rezeki juga untuk saya kan. Yalah, betul. Dah jadi kerja pula saya buat benda tu. Yalah, kita tolong orang kadang-kadang orang lain akan beri pertolongan pada kita pula kan. Tak semestinya orang yang sama. Kita tolong orang, Allah tolong kita. Lagi best. Betul. Lagi best, lagi besar. Ya, betul, lagi besar kan? Betul lah. Okey, jadi kalau produk biasa yang Abby review, ada pantang larang tak? Macam apa produk yang Abby boleh masuk review ataupun produk-produk yang Abby tak nak review langsung? Tak ada. Setakat ni memang sebenarnya kalau bisa kata diorang nak review, diorang tanya saya, kalau seboleh-boleh saya suruh jaga aurat. Maksudnya macam jangan yang pelik-pelik sangat, yang lucah-lucah macam itulah. Sehabis baiklah. Tapi ada juga saya tengok sekali dua tu terlepas sebab admin lah. Saya admin kan, tu saya kata kalau pelik-pelik ni kalau boleh janganlah, minta elakkan ataupun minta bagi diorang bagi video lain. Ada yang diorang bukan saya review, maksudnya review dia video daripada diorang sendiri, tapi kalau produk-produk yang pelik-pelik sangat tu, sebenarnya kalau saya cuba elakkan lah. Suruh dia orang bagi pilihan lain. Kata tak semestinya kalau produk yang suami isteri mesti nak kena tunjuk suami isteri sangat kan. Betul. Kan? Betul. So jadi sekarang ni kalau zaman COVID ni ada efek tak bisnes Abby? Alhamdulillah lah. Saya cukup makan pakai lah setakat ni. Alhamdulillah. Saya buat itulah macam saya cakap kat abang daripada awal tadi, banyak benda yang saya syukurkan. Kehidupan saya seperti biasa, berlalu seperti biasa. Orang kata saya antara yang beruntung lah. Allah izinkan masih terus bekerja, masih terus berniaga, masih dapat bersama dengan anak. Saya lagi senang bekerja daripada rumah kan, jadi bos sendiri. Jadi orang kata banyak masa dengan anak-anak lah. Okey, kita nak tanya cakap pasal anak-anak ni. Abby ada berapa anak sekarang? Okey, kalau dulu saya masa dengan Norman Hakim bukan Norman K. Aryu. Saya ada tiga anak yang dah besar dah sekarang. Ada Danish, Dania, Danisha. So maknanya sekarang ni umur 18, 16 dan 12. Wow. Remaja semua. Okey. Okey. Dah boleh tanya nak undi tu. 18 sudah boleh nak undi dah patutnya. Dah ada keputusan ke boleh mengundi? Tak tahu lagi. Kita tahun depan kan, tak tahu lah, tengok pada satu lah. Kita tengok keadaan Malaysia ni macam mana. Lepas tu
Lepas tu saya sekarang ada apa orang kata dengan suami sekarang yang Faizal Zakaria ni. Abang tak pernah jumpa lagi. Saya dah 6 tahun lah bersama dengan suami ni. 3 tahun pula. 3 kali saya mengandung. Orang kata sekali saya gugur dekat Madinah. Maknanya tak ada rezeki. Yang kali kedua 6 bulan setengah meninggal dalam perut. Meninggal tak ada rezeki. So mana yang kali ketiga ni dalam 2000 last year kot. Last year ke last 2 years lahir bertahan 3 bulan je. Tak ada rezeki. Allah ambil awal semua. So maknanya Allah bagi pinjam sekejap je anak-anak yang dengan suami yang sekarang ni. So maknanya itu yang membuatkan macam sekarang macam tadi abang tanya saya ada berapa. Saya ada 3 yang besar anak dan 3 anak yang kecil yang sekarang yang saya jagalah. Lepas pada yang last hari tu yang meninggal tu, saya terdetik nak ambil anak angkat lah. Itu dia. Berapa umur dia orang Kang, anak angkat yang Abby ambil sekarang ni? Sekarang ada 2 tu yang macam kembar tapi tak kembar lah. Tahun ni bulan 6 masuk 3 tahun. 3 tahun. Dua-dua. Yang seorang lagi baru masuk setahun. Oi, bestnya budak-budak kecil ni. Tengah seronok lah, tengah main. Betul. Seronok sangat kalau nanti kalau saya tunjuk dia takut abang nangis sebab comel sangat. Saya suka budak-budak. Saya suka budak-budak, especially kalau yang dah start pandai cakap-cakap dah kan, lagilah. Kan? Memang nanti. Saya nak lalu aja sekali je lalu kan bagi tengok. Ya Allah comel. Memang dia alhamdulillah lah rezeki saya lah. Allah izinkan lah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sekarang ni bila saya dah start menjaga anak-anak tu dah jadi anak susuan saya lah. Allah izinkan maksudnya sebenarnya bukan satu benda yang mudah juga kita nak susukan baby-baby yang kita jaga. Bukan mudah lah sebab susu tu bukan senang nak keluar kan. Tapi sebab saya melahirkan tapi tak ada rezeki kan. Tapi susu badan ada. Sebab tu anak-anak yang saya ambil tu saya sempat susukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah itu yang buat tekan saya bersyukur saya dapat jadian saya dapat jadikan diorang anak susuan saya lah. Berapa lelaki berapa perempuan dalam 3 orang yang anak angkat Abby ambil ni? 1 lelaki 2 perempuan. Satu lagi 2 perempuan. Oi, seronok lah nak layan dia. Seronok sangat lah. Saya tak tergamak nak panggil diorang anak angkat sebab saya dah anggap diorang macam anak-anak saya. Saya layan macam anak saya. Tak ada beza, The English word is not you're not the biological parents tapi you are the parent. Betul tak? Kan? InsyaAllah. Dari sudut biologinya bukan tapi sebagai yang ibu yang menjaga dan ibu yang menyusunya juga, automatically you are the parent, kan? Ya, memang kalau ikutkan sebenarnya dalam Islam bila kita dah menyusukan dia memang anak kita. Dia memang confirm anak kita dari segi aurat sama dengan anak yang kita lahirkan. Maknanya dengan suami pun dia tak ada masalah langsung dah dari segi aurat, dari segi ikhtilat semua dia dah jadi anak kita orang sendiri. Allah dah izinkan. Itulah hebat ustazah kita malam ni. Tak ada betul. Bila kita susukan 5 kali kenyang, betul ni bang? Kita susukan anak-anak yang kita jaga tu 5 kali kenyang, automatik dia jadi anak kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Tak habis lagi ustazah, banyak lagi ni. Banyak nak tanya lagi ni. Itulah, itu yang saya kongsi betul. Islam ni sebenarnya mudah dan memudahkan. Banyak benda yang sebenarnya kalau kita ikut Islam, semua benda Allah dah bagi jalan dah. Macam mana. Kadang-kadang orang saya banyak selepas pada saya jaga anak-anak saya yang saya ambil bela ni, ramai juga yang saya tolong untuk ambil anak angkat. Sebab ramai orang nak bagi kat saya tak boleh. Saya tak boleh jaga dan saya tolong orang lain. Saya tolong mudahkan urusan orang lain dan diorang ambil, diorang jaga. Dan saya nampaklah Allah memang ada orang yang memang tak ada rezeki langsung nak melahirkan anak yang memang tak ada kahwin 10 tahun, 20 tahun tak ada anak. So bila saya tolong dapatkan baby dia punya menangis, saya nampak kebahagiaan dan diorang tunjuk kat saya progress baby tu dah besar, manja kan sebab manja anak seorang. Allahu Akbar, comel sangatlah masing-masing jaga, sungguh-sungguh jagalah sebab tak ada. Betul. Dan cakap pasal ni, kalau Abby punya pengalaman sendiri dah kira agak lama lah Abby berpisah dengan Norman lah. Selalu banyak orang silap dengan saya tau. Orang selalu cakap Norman ni saya Norman lah. Saya tak tahu lah. Orang cakap I Norman Abdul Halim, dia Norman Hakim kan. Itu je. Selalu orang kesilap je tu. Tapi tanya daripada Abby, kalau dah lama juga pisah tapi hubungan Abby dan Norman tu masih lagi akrab kalau kita lihat dari Instagram lah. Apa dia sebenarnya segalanya tu dengan izin Allah lah.
Allah yang pegang hati saya, Allah pegang hati dia. So maknanya memanglah pada awal itu memang kita rasa sangat sedih. Kita tak rasa masa tu kita dah tak dapat lagi pemahaman daripada Allah yang mana macam kita terlalu kecewa sangat sebab hubungan tu tak dapat nak diperbaiki kan. Tapi maknanya masa tu saya mengharap pada dia, bukan mengharap pada Allah. Jadi bila saya dah faham, bila Allah bagi faham, bagi kata yang macam dah tak ada jodoh, memang dah tertulis di Lauh Mahfuz jodoh saya sampai takat tu, dan saya nampak dia dah bahagia bersama orang lain. Jadi saya pun rasa macam tak ada sebab untuk saya panjangkan lagi pergaduhan sebab kita ni ada anak-anak kan. Ada anak-anak sebab memang semua pun pinjaman Allah pun. Allah bagi dia dekat saya sementara untuk jadi suami, pinjaman. Allah bagi anak-anak, pinjaman. Jadi rasanya bila Allah aturkan macam tu, bila dah tak ada apa-apa hubungan, tak salah rasanya untuk berbaik demi kebaikan jangka panjang lah. Kesian kat anak-anak semua kan. Ya, betul. Tapi perlu berapa lama untuk Abby untuk boleh terbuka balik dan bercakap dengan dia? Berapa lama? Berapa tahun ke? Berapa bulan ke? Tak ada. Saya tak putus pun hubungan dengan dia. Kita bercerai nampak macam bergaduh kan. Nampak macam bergaduh. Yelah, bercerai kan sebab masa tu dia buat pelik-pelik kan. Okay. Tak menang, kena admit lah dia buat pelik-pelik. Masa tu memang dia pun akui kesalahan dia lah. Jiwa muda kan. Tapi maknanya kita tak masih berkomunikasi sebab ada anak. Jadi komunikasi kita jadi lebih baik. Masa dia kahwin tu hati saya masih tak sampai lagi lah. Maksudnya tak boleh nak menerima lagi keadaan yang maksud macam dia ajak saya pergi tengok dia kahwin tapi saya memang sorry lah, tak lah kan. Masa tu. Tapi bila betul-betul boleh baik, boleh betul-betul boleh sembang dengan Mimi pun boleh berpeluk-peluk semua tu lepas diorang kahwin lah. Saya dah boleh terima hakikat sebab masa tu saya dah terbercinta dengan orang lain. Ya, boleh move on lah. Tak, maksudnya masa tu hati tu dah konon-konon. Saya merasakan hati saya dah terubat dengan orang lain. Jadi maknanya apa yang berlaku antara saya dengan Norma, saya rasa macam benda dah berlalu macam tu kan. Jadi saya rasa macam tak ada benda yang nak digaduhkan lagi kan dia. Jadi itulah. Ada anak kan? Tak nak lah mesti ada anak dan dia ada orang lain ada anak juga tapi dia tetap juga bergaduh. Dia tak tentulah bang. Dia masing-masing punya bahagian lah. Kalau kita boleh terima keadaan, kita redha, kita percaya. Macam abang cakap tadi lah, semua ada hikmah. Kita tahu setiap kesusahan pasti ada kemudahan. So, kita akan relax lah, lebih tenang lah. Kita akan lalui apa sajalah. Dan memang dah macam tu nak buat macam mana kan. Gitu. Masa Abby kahwin, Abby jemput dia tak? Tak, masa tu kita dah baik dah. Kalau tak jemput pun dia datang juga. Rumah saya tak jemput pun dia datang juga. Sekarang ni kita jadi macam kawan baik sangat. Kawan baik sangat yang mana dia boleh datang rumah saya bila-bila dan saya boleh datang rumah dia bila-bila dan saya sangat baik dengan Mimi. Sangat baik yang memang satu ketika dulu kita memang bergaduh lah kan sebab dia ambil suami saya. Kan? Tapi maknanya sekarang tak apalah, ambil lah kata. Sanggulah ambil dah, saya tak nak dah. Macam tu. Alhamdulillah tu benda yang orang kata episod tu dah berakhir. Kita dah terima walaupun macam buat kelakar, contoh macam adalah kita gurau-guraukan benda-benda tu, masih gurau tapi dah tak ada apa-apa feeling yang membuatkan kita nak perlu sakit hati sesama sendirilah, tak ada. Betul dah berlalu lah yang file-file lama tu kita dah delete lah. Betul kan, serius. Betul, kalau abang nak tanya pasal elite dulu sangat pun saya rasa macam saya tak ada dah file-file tu. Terus terang, abang sendiri pun kadang-kadang nak ingat balik zaman-zaman KRU pun banyak abang dah lupa dah sebenarnya. Kita bersyukur lah Allah bersihkan hati kita lah, buanglah benda lama kita kan. Tapi yelah ada lah memori-memori tertentu tapi secara keseluruhannya kita tak boleh lupa lah Elite sebagai artis pertama KRU tu impossible lah kita nak lupa. Itulah sejarah KRU Music tu dah terpahat tu kan. So jadi Elite yang pertama. Feminine bukan ya? Feminine buatkan lagu je. Itu ramai orang tak faham. Feminine tu kita terbit album dia, bukan artis kami. Kalau Elite ni adalah kumpulan kami yang pertama di bawah, ada pun artis pertama di bawah KRU Music. So, jadi itu sebabnya dari segi Elite ni memang special lah. Dari segi yang the first artis dan lepas 25 tahun ni dapat kumpul ke balik berlima ni nak menghasilkan sebuah lagu berjudul Alhamdulillah
Ya. Hebat. 2 bulan puasa memang best. Ya, alhamdulillah. Memang itu yang patut kita syukurkan. Sebenarnya yang paling orang kata elite patut syukurkan lepas pada 25 tahun, mana elite dah tertubuh 25 tahun, tapi lepas 20 tahun terpisah dengan saya, maksudnya kita bergabung semula, sangat-sangat perlu bersyukur sebab kita masih hidup. Kita dapat buat satu, kita kena, dia tak boleh kita akan buat, jangan cakap akan, kalau boleh kita kena buat perubahan dalam kehidupan untuk jadi lebih baik dan lebih baik daripada sebelum ni. Mesti kena bang. Masing-masing kena yang ada dekat sekeliling kita, nanti semua Allah akan tanya. Memang Allah tak kata yang dosa dia tu dosa kita, tak. Tapi Allah akan tanya kenapa tak tegur dia? Kenapa tak bagi tahu dia benda yang dia buat tu salah? Contohnya gitulah. Tengok Ustazah dah keluar balik dah perkataan. Tak boleh kontrol Tak, maksudnya hidup ni kena dakwah bang, kena dakwah. Biar kita makin dekat dengan Allah gitu. Allah. Alhamdulillah. Ebi lain lah Ebi pasal abang cakap 20 tahun 25 tahun sudah kan, sekarang ni memang jauh sangat lah. Tak, bukan. Dalam keadaan sekarang, betul lah saya cakap, Allah sayang kita sebab Allah bagi kita peluang ni nak berubah ni. Maknanya rasanya sekarang ni even kat Aryu, elite, siapa-siapa lah, hati-hati yang masih hidup, yang masih sihat tubuh badan ni semua, Allah bagi peluang ni untuk berubah jadi lagi lebih baik. So maknanya kita kesedaran ni dalam pada gelak-gelak ni sebenarnya banyak benda yang kita kena perbaiki. Kan? Allah bagi peluang, Allah sayang kita. Ada orang tutup tahu hilang je. Kita ni nyawa kita kan macam lilin kan, macam lilin nanti nak padam-padam je tu kan. Tapi maksudnya dalam usia macam ni, sebenarnya saya dapat satu kesedaran tu, memang kalau satu ketika dulu kita ni masa leka-leka muda-muda dulu kan, alah tak apa, dah tua nanti taubat lah. Kan selalu perkataan tu, dah tua nanti taubat lah. Tapi terlupa nak fikir, sempat ke tua? Itulah. Betul. Kadang-kadang ajal maut kita bukan dalam yang kita boleh kontrol kan. Kan? Jadi kita keluar buat kereta macam-macam boleh jadi kan. Kita pun tak tahu kan. Tak, dalam pada yang kita terpisah tu, maksudnya 20 tahun tu, saya pun kehilangan abang saya. Abang saya belum kahwin. Abang saya tua setahun pada saya tapi meninggal. Sebab sakit dalam kepala. Saya pun tak sure, tapi maknanya sekejap sangat sakit dia, dalam masa sebulan je. Oh ya? Masa tu abang saya. Umur dia berapa tahun masa dia meninggal? Kalau tak silap saya 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. Dalam 30 lebih lah, 30-an lebih. Dia belum kahwin. Dia sebenarnya macam ni, Allah memang izinkan dia meninggal di Malaysia sebab abang saya kerja di New Zealand. Dia kerja di New Zealand, dia balik cuti sebulan. Dia balik cuti tu sebenarnya dia dah sakit tapi dia tak bagi tahu. Lagi seminggu dia nak balik tu, tiba-tiba dia macam gelap mata, dia jatuh. Masuk hospital, tiba-tiba cakap ada benda something dalam kepala, dan terus dalam masa sebulan tu sakit meninggal. Itu je. Betul. Benda yang orang kata ya Allah ya Tuhan. Maknanya sebenarnya kalau dulu kan kita ni sebagai manusia biasa, kita akan ingat macam mak ayah kita akan pergi dulu sebab orang tua kan. Tapi sebenarnya tak juga. Kadang-kadang anak boleh pergi, kadang-kadang baby pun boleh pergi. Betul lah. Itu yang patutnya benda yang kita patut syukurkan. Itu yang alhamdulillah tu sangat bermakna pada saya bang. Betul. Itulah daripada lagu Alhamdulillah ni, kita akan keluarkan lagu ni pada hari Jumaat ni di platform YouTube dan di semua platform streaming pada 30 hari bulan, seminggu selepas. Jadi apa perasaan Abby dan harapan Abby sendiri dah nak keluarkan lagu balik? Dah lama dah tak menyanyi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antara perkara yang perlu saya syukurkan jugalah. Macam rasa hidup ni bermanfaat lah. Kalau sebagai orang kata selebriti, orang yang kenal tu, maksudnya ada sesuatu yang kita buatkan untuk orang ingat pada Allah macam tu. Selalu alhamdulillah tu sebut dia pun dah pahala dah bang. Jadi bila sebenarnya lirik lagu tu sangat-sangat hebat lah. Kalau kita menghayati, kita ni kena faham sebenarnya kalau kita nak pada Allah tu, patut kita kena cari hidayah tu. Kita tak boleh tunggu kalau ada orang kata macam, kalau tolonglah doakan aku tak dapat lagi. Macam mana kita nak doakan kalau dia sendiri pun tak nak? Kan? Betul. Jadi maknanya memang kena cari. Apa kalau kita nak pada Allah, kita kena cari. Jangan rasa masa susah aja. Masa senang ni pun bila Allah kita dengar orang kongsikan pasal pengalaman dia, pasal apa sajalah yang berkait dengan Islam, kenapa kita perlu besarkan Allah, kenapa kita hidup kerana Allah.
memang kita kena ambil pengajaran lah. Kena ambil lah. Kalau kita nak mati tu dalam Islam, kena ikut Islam lah. Gitu. Ustazah dia power lah. Betul lah bang. Biar bermanfaat sikit. Sejam kita ni biar berlalu dalam keadaan yang orang kata berpahala gitu. Betul. Ya apa yang Abby cakap banyak benda, poin-poin yang bagus yang saya rasa ramai akan pesan lepas ni, kita rakam ni pun, kita akan masuk dekat platform YouTube juga. Ini live stream kita dekat Facebook. Tapi bila dah masuk YouTube ni, orang akan tengok lagi lah bertahun-tahun akan datang pun dia akan tengok juga. Jadi mudah-mudahan apabila siapa yang menonton tu mungkin dia tergerak hati pula lah nak tahu lebih mendalam lagi dan mungkin nak mendekatkan diri dengan agama kan. So jadi harapannya macam itulah kan. Jadi dia dapat ketenangan untuk lalui apa juga cabaran yang dia hadapi dalam kehidupan dia. Itu yang penting. Betul. Kan? Tapi saya tak dapat lagi tu tadi. Soalan tadi tu. Itu apa cakap? Lebih kurang 2012, 2015 kot lebih kurang. Ketika itu masa kami buat kerjasama dengan Casey tu. Itu Casey tu lah. Mana Casey tu dia membawa sesuatu yang baik lah. Mana Casey sekarang? Tak, itu dari segi buat lagu. Macam kami dah buat lagu tahun 90-an pun dah buat kan. Dan dari segi saya rasa saya sama dan lebih kurang masa muda-muda tu macam sekarang ni lebih kurang sama je. Dia tak adalah sama je. Rugi tak adalah. Tak adalah rugi maksud saya. Tak adalah macam sekali kita sibuk kerja kan. Kita tak ada dulu masa kita buat konsert tu semua sekali kita tak ingat sangat benda-benda yang ada tanggungjawab dan sebagainya kan. So, jadi yang sekarang ni dah lain. Jadi segi kehidupan saya dah ada keluarga kan. Dah ada anak. Jadi of course lah kita punya cara kehidupan kita berbeza masa kita sebelum kita kahwin. Itu memang pastilah. Tapi dari segi macam mana Abby cakap macam mana pengetahuan saya tentang agama dan sebagainya, saya rasa sejak daripada saya budak sekolah menengah lagi pun dah okey dah kot. Hebatnya. Pengetahuan. Tak, sebenarnya memang kita sebenarnya ni sangat-sangat bertuah dilahirkan Islam. Saya pun satu ketika saya rasa macam saya dah betul-betul Islam dah sebelum ni. Tapi bila kita tak solat, tak jaga aurat, tak jaga kilat, kita bermaksiat, benda-benda tu semua yang salah tu bang. Itu yang saya tanya tadi, macam saya dapat tu, saya tak buat dah benda-benda yang saya tahu salah tu daripada 2012. Mana saya nampak saya punya Allah bagi saya tu pada saya hadiah lah 2012. Tu yang saya tanya abang sebab saya nampak abang pun ala-ala ustaz juga bercakap. Jadi saya nak tahulah macam Allah usik hati tu mesti ada satu ketika kesedaran tu datang yang membuatkan abang nak segala-galanya memang abang tahu tu semua Allah punya. Tadi dah cakap tu saya dengar tu, saya faham tu. Ya, tengah-tengah trend nak fikir kat mana detiknya kan. Tapi abang rasa nanti kan abang WhatsApp kat Abby lah. Okay, cari dia punya time tu. Nak tahu time tu. Saya tengok lah kat mana kan. Pasal kata nak buat lagu, bukan sejak tahun 2012 dan 2012 kita buat lagu. Daripada tahun 98 kot masa kita buat Rabani tu pun kita dah buat lagu macam tu kan. So bukannya benda yang baru. Ada kesedaran tak? Itulah, tapi terus terang abang cakap, masa lagu Pergi Tak Kembali dan juga Intifada itu Adri punya hasil. Adri yang buat lagu tu. Jadi macam kami ni sebagai label rakaman je, kita pernah juga pergi sama dengan Rabani di bawah KRI Music. Dan kita ada hasilkan sebuah ada 2-3 album juga kita buat dengan Rabani ni. So jadi sebenarnya itulah saya rasa macam dari segi lagu tu memang Adri yang buat lah. Cuma sekarang ni banyak yang macam saya terlibat dalam sebagai penerbit eksekutif sejak Adri pindah ke Manchester kan. Jadi abang sendiri yang susun lah macam mana lagu, siapa nyanyi part mana kan. Tahu kan? Siapa nyanyi part mana? ada dia kena ada diplomasi tu tau, nak jaga especially kalau artis tu seorang senang. Kalau artis tu ada 5 orang kan kita nak susun betul-betul. Tak, itu yang saya kata macam saya cakap tadi, benda-benda tu benda-benda kecil sebenarnya. Benda-benda yang tak perlu jadi isu, tak perlu diperbesarkan sebab kita kena berbalik-balik pada awal itu kenapa kita nak buat lagu ni. Apa yang kita nak usahakan untuk masa orang kata untuk kehidupan kita. Sebenarnya tak boleh masa satu ketika kalau kita sekadar menyanyi berlakon sebab nak cari duit tu rasa macam rugilah. Jadi sekarang kita buat tu biar ada sesuatu yang bermanfaat bukan saja untuk kita yang sekarang hidup ni tapi kalau boleh biar sampai ke mati lah macam tu. Betul. Okey, kalau saya nak flash throwback sikit kalau Elite sejak ditubuhkan masa Abby bersama Elite lah
Lagu apa yang Abby paling suka dalam kumpulan? Saya kena tanya soalan ni, pada setiap anggota Elite saya tanya, lagu apa yang Abby paling suka dari kumpulan Elite? Yang masa daripada tahun 96 sampai Abby sempat rakamkan 2 album kan tak silapnya? Sampai tamparan kan tak silapnya? Catwalk dan saya lagu yang sangat orang kata yang kerap lah, yang sampai sekarang bermain dalam fikiran saya, Trauma lah. Trauma? Trauma. Suka lagu lah, tak sukalah keadaan orang kata maksud lagu tu, tapi maknanya lagu tu dekat dengan saya lah. Ya. Trauma salah satu daripada hit song Elite yang terbesar juga pun. Jadi tapi bila tengok music video dia, saya teringat balik itu rumah lama saya tu masa dekat Bukit Rahmat. Saya ingat juga semua yang itu, bila tengok balik saya ingat lagu video klip Ili kita buat Sehari Suntuk kan. Kalau cerita pasal tu ingat sikit-sikit lah. Masa malam tu kan Elite pergi dekat penggambaran tu masa nyanyi ramai-ramai tu kat Black Back Alley tu, sebenarnya dekat office KRU kat Setiawangsa tu, ingat tak? Ya, ingat. Semua ingat. Yang masa manisnya senyumanmu dekat pantai, ingat. Masa kita buat kat Sunway Lagoon, semua ingat. Yang Elite ingat lah. Siap sembuh air lagi kan, nampak hujan. Dalam malam. Trauma tu memanglah lagu dia tu memang tragis lah, tapi tak tahu, dalam banyak-banyak lagu saya suka Trauma lah. Saya suka Trauma Yalah. Pasal saya tengok, saya terus terang saya cakap, saya kalau tengok Elite saya suka lagu Manisnya Senyumanmu, pasal saya suka tengok korang happy-happy tau. Dalam video klip tu kan. Lagu tu pun sendiri tu memang yalah macam lagu happy-happy lah kan, dengan korang semua berlima peluk-peluk semua sekali. Saya sendiri saya tersentuh lah tengok video klip tu. Itulah. Saya harap-harap hubungan tu memang orang kata dapat orang kata kita lagi baikkan lah. Maksudnya lagi baikkan, benda-benda remeh kita jangan perbesarkan. Saya memang sayang kawan-kawan saya lah. Saya rasa macam dalam ramai tu saya yang paling penuh kasih sayang. Saya sebenarnya kalau boleh saya tak nak gaduh-gaduh, saya tak nak kita nak mudahkan semua. Kita nak mudahkan semua perkara lah, sebab apa yang Allah bagi jam ni kita gunakan sebaik mungkin, kita jaga sama-sama lah macam tu. Jadi buat lagu ni, kita nyanyi ni sebabkan kita kalau boleh niat kita tu biarlah dapat sesuatu yang lebih baik Allah nak bagi untuk kehidupan kita untuk masa akan datang macam tu. Sebab masih dah ada anak pun dah besar, jadi anak-anak excited sangat sebenarnya saya nyanyi. Mama nyanyi excited. Mama rap macam tu kan. Jadi maknanya kalau boleh kita tunjukkan contoh yang baik lah. Jadi maknanya kita pun dah anti-anti sangat kan, anti-anti, anak-anak pun dah besar. Jadi kalau boleh maknanya saya tak nak ada isu-isu yang tak patutlah berlaku antara kami. Saya sayang anak kawan-kawan saya. Kalau boleh kita nak berkekalan lah. Kalau boleh lepas pada alhamdulillah ni kita nak syukurlah, kita nak apa-apa lagi lah yang boleh membuatkan kita lebih dapat terus bersama macam tu bang. Mudah-mudahan begitulah. Dan sebenarnya kita pada minggu ni memang satu minggu yang istimewa kerana selepas malam saya sempat live stream dengan Sasha yang dia berada di Dubai. Sayang dia tak ada kat Malaysia sekarang, tapi alhamdulillah melalui teknologi kita masih lagi boleh berkomunikasi macam ni. Dan keduanya dengan Abby pada minggu ni, besok dengan Azhar. Jadi back to back lah ni. Jadi saya tak pernah live stream sampai 4 kali seminggu ni. Pasal Elite je pasal lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Allah izinkan. Kan? Amin. Alhamdulillah. Jadi pada masa sama juga pada fans semua jangan lupa pada Jumaat ni kita akan keluarkan lagu terbaru daripada Elite yang berjudul Alhamdulillah. Tolong share, tolong bagi tahu maklumat ni, bagi tahu kawan-kawan. Bila kita post kat social media tu tolong viralkan. Pasal sekarang ni bukannya kita nak minta tolong nak beli CD ke nak beli kaset. Cuma nak dengar je. Kan? Nak buat tanda like dan share. Itu je kita nak. Jadi so that kita boleh bagi viralkan lagu ni, dan mudah-mudahan lagu ni akan trending lah dekat platform YouTube especially lah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okay, semoga ada apa-apa nak cakap Abby untuk sebagai sebagai penutup rancangan pada malam ni? Saya mengharapkan sesuatu yang lebih baik lah untuk kita semua. Kalau boleh apa yang kita usahakan ni jangan sekadar suka-suka. Kita buatlah kerana Allah. Kita memang orang kata saya mengharapkan yang terbaik lah untuk KRU, untuk Elite, untuk seluruh anggota keluarga kita, sahabat-sahabat kita, semua-semualah yang bersama dengan kita lah. Peminat ataupun orang-orang di luar sana
yang masih setia bersama KRU, bersama Elite. Yeah. Kalau boleh terus menyokong kami, doakan kita dalam keadaan yang sentiasa dalam kasih sayang Allah lah. Amin. Kirim salam dekat aunty dengan uncle, rindu sangat. InsyaAllah, saya rasa mesti dia tengok juga ni, tapi tak apa, saya akan beritahu jugalah. Dan semua juga jangan lupa ya kepada fans semua, besok pada waktu yang sama pada pukul 10 malam saya akan bersama dengan Azhar, dan pada hari Jumaat ni special ya, bersama kelima-lima anggota Elite. Kita akan bersama sekali lagi live stream pada hari Jumaat ni untuk pelancaran lagu Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Abby kerana bersama saya pada malam ni, dan terima kasih Datuk. Okey, terima kasih semua kepada yang menonton, dan kita jumpa lagi besok ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Allahu Akbar. Bye.